Hai Puan Okay. Ada. Hi Viha. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Alright. First of all, thank you so much to IDW team, okay, kerana sudi menjemput saya on behalf of Nairo Ceramic Group bagi sesi talk show anda pada hari ini lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Alright, kita boleh mula. Okay, sebelum kita masuklah dalam sesi yang hangat kan, orang tahu you are sponsor and then banyak lah kan. Kita nak tahulah serba sedikit apakah Ceramic Group sendiri yang berhad ni, dia punya journey, dia punya syarikat, dia punya establishment tu. Boleh tak Puan Ada ceritakan serba sedikit tentang syarikat ni dulu? Okey, baiklah. Sebelum tu, bagi sesiapa yang belum tahu dan tercari-cari lagi kat mana kami ni berada, okey, jadi anda boleh cari kami. Nairo Ceramic Group HQ terletak di Pucaran Sultan, Section 15 Shah Alam, okey, iaitu nearby ADCC dan juga di opposite to Bomber Station. Alright? Inilah building kami, okey, anda boleh cari kami di sini. Okay, jadi seberingkaslah tentang Nairo Ceramic Group ni. Okay, syarikat kami menawarkan pelbagai produk, okay, dari porselin dan juga jubin seramik di bawah 4 jenama sebenarnya yang kita ada. Okay, untuk jenama tiles kita ada Nairo Granite Brand, okay, Zirconio, Portino, sehinggalah ke Mosaic Tiles iaitu kita panggil Muzida. Okay, serta kami juga mempunyai produk sanitary ware iaitu peralatan bilik mandi iaitu jenama O-Ring. Okay. Jadi syarikat kami ni ditubuhkan pada tahun 1979, okay, as a pioneer. Lama dah. Alright. Kan? Sebagai pioneer in tiles industry yang menghasilkan jubin homogen berasal dari Switzerland. Okay, so wow, jauh tu New Zealand. Original premium tiles ya. Okay, berikutkan pertumbuhan pesat di pasaran Asia. Nairo Ceramic ditubuhkan pada tahun 1988 dan kemudian kami berkembang ke Indonesia, China, Vietnam, Spanyol, India dan juga Filipina. Jadi banyak tu negara tu, dah banyak branch ni. So kami agak established. Jadi selama bertahun-tahun Nairo Ceramic masih lagi mengikuti Switzerland Heritage untuk memberikan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada klien kami. Okey, dengan perkembangan terkini, Nairo Ceramic menyedari bahawa banyak challenge dan juga limitation yang dihadapi oleh homeowner ketika membeli tiles. Okay, as you know, like those traditional showroom ataupun tile shop, mereka mempunyai isu membeli tiles yang mungkin kadang-kadang kita tengok displaynya terlalu messy kan. Sometimes kita dekat showroom yang macam dealer ni semua benda dia akan letak owner macam bila masuk tu, alamak banyaknya tiles, macam mana nak tahu yang betul ke, yang salah ke, kadang-kadang dia punya saya pernah dengar urat lah, macam tu lah kan. So itu isu-isu tapi mungkin kerana disebabkan faktor-faktor yang begitu. Jadi end up bila mereka beli, dia akan tak puas hati dengan pemilihan mereka sendiri. Jadi kami di betul. Jadi kami di Nairo agak merevolusikan proses daripada isu yang sebegini. Kami mempunyai showroom yang sangat inovatif iaitu kami panggil Creative Lab. Okay, kalau you all aware sebenarnya Creative Lab ni dah ada banyak entire Malaysia ni. Okay, kita total ada dalam 42 outlet throughout Malaysia. Okay, so Creative Lab ni banyak kan? So dia sebenarnya franchise showroom. Okay, Creative Lab ni merupakan konsep digital showroom yang mana kami menyediakan pelanggan dengan reka bentuk kediaman. Okay, macam biasa you selalu dengar 3D visual. Okay, kita mempunyai 3D visual secara percuma. Okay, dan untuk setiap pembelian tiles dan juga kami menyediakan design consultant. Okay. Alright, complete package lah, dah design consultant, lepas tu dapat 3D visual secara free bila dah engage lah untuk tiles tu. Okay, menarik. Okay, sekarang kita dah tahulah sedikit tentang Nairo Ceramic Group ni kan. Kita masuk terus pada soalan, boleh ke Puan Ada? Okey, boleh, tak ada masalah. Alright, soalan pertama yang Biha nak tahu sangat-sangat kan, kita kan tahu banyak jenis-jenis tiles dan finishes kan. Boleh ke Puan Ada terangkan apa jenis-jenis tiles, design dan finishes yang Nairo Ceramic Group ada?
Okey, antara jenis design yang kami ada di Nairo adalah seperti marble design, kita ada stone design, okey, terrazzo, cement, thematic design dan juga wood design. Okey. Dan juga dari segi surface ataupun kemasan, kami mempunyai surface seperti polish surface, soft polish, matte, glossy, structured surface, slip stop iaitu anti slip flooring. Okay, dan actually sebenarnya jenis kemasan juga bergantung pada series design yang kami ada. Okay, please take note, bukan semua series mempunyai semua jenis kemasan yang saya sebutkan tadi. Maksudnya dia ada customization ke kalau klien tu minta untuk jenis yang ini, dan Niro akan bagi untuk jenis tu lah. Dia akan ikut series. Bukan dia akan ada semua jenis kemasan. Berbalik kepada apa yang Puan ada terangkan tentang finishes yang ada, boleh ke Puan ada terangkan apa sebenarnya perbezaan daripada saya dengar soft polish, kita ada glossy, benda-benda tu finishes. Dia macam menarik nak kena tahu kan, sebab kita pilih tiles ni bukan untuk short term kan, kita akan ada long term. Jadi kita nak tahulah apa sebenarnya kriteria yang kita nak, sebab ikut personality juga untuk buat rumah tu kan. Boleh Puan ada terangkan apa finishes yang sesuai dan macam mana dia sebenarnya dekat dengan personality seorang homeowner tu. Okay, bagus. Ya, ni antara soalan yang paling bagus. Okay, yes, I'm very agree with you because kebanyakan homeowner dia akan assume macam polish ataupun contohnya polish atau glossy tiles ni adalah jenis kemasan yang sama walaupun ia sedikit berbeza. Kan? Okay, sebab kalau kita tengok karakter kedua-dua surface ni kadang-kadang dia hampir sama. Sebenarnya dia lain sikit lah. Okay, baiklah saya akan terangkan satu persatu untuk jenis-jenis kemasan yang saya sebutkan tadi supaya lepas ni homeowner boleh bezakan jenis-jenis surface yang kita ada. Okay, so that lepas ni diorang beli tas, diorang akan membuat pemilihan yang lagi tepat lah. Okay. Dia lebih puas hati lah daripada tahu soft polish ni ke matte, macam tu. Okay. So takkan menyesal lah kalau pemilihan tu tepat kan. Sebab bukan senang. Betul. So nombor satu, bila cakap pasal polish, okay, polish ni memang permukaan tiles yang nampak berkilat dan mempunyai reflection dan juga dia slick surface. Okay, so compared to soft polish, kalau you tengok soft polish, dia kurang berkilat sedikit, okay, daripada polish surface. Dia ada reflection tetapi reflection dia agak sama sedikit. Alright, itu polish. Dan kita ada glossy. Okay, glossy ni reflection dia agak tinggi sedikit daripada polish surface. So dia macam you nampak efek macam cermin. Okay, so dia akan nampak lebih licin. Alright. Okay. So terusnya kita ada slip stop surface. Slip stop surface ni memang dia adalah anti slip. Okay, permukaan slip stop ni adalah bahan khas sebenarnya yang dimasukkan ke dalam jubin porselin berkaca untuk meningkatkan kesiran dalam keadaan basah. Okay, untuk area lah sesuai. Okay, dan seterusnya kita ada matte surface. Okay, matte surface ni pula dia tak ada kesan berkilat langsung. Surface dia flat saja, okay, non-reflection. Dan yang terakhir kita ada structured surface. Structured surface ni pula permukaan dia bila kita tengok, okay, dia agak kasar. Tekstur dia juga boleh dirasa. Okay, dia tak ada reflection. Okay, biasanya digunakan memang di ruang yang basah dan juga ruang-ruang outdoor lah. Okay, itulah antara perbezaan yang saya sebutkan ni. Banyak tu, daripada matte, daripada soft polish. Okay, daripada segi kita tahulah tiles ni akan ada banyak jenis, akan ada banyak size dia, akan ada banyak kemasan dia. Tapi boleh tak Puan ada berikan tips serba sedikit tentang kita mulakan dengan interior design lah, ruang dalaman. Bagaimana kita nak tahu tiles ni sesuai ke untuk ruang living room ke, untuk ruang bedroom ke. Okay, dari segi part tu kita nak tahu dari segi interior design tu dahulu. Okay, bagus. Ini pun soalan yang bagus juga. Okay, actually indoor and outdoor tiles perbezaan yang paling pertama adalah dari segi durability lah, ketahanan dia. Okay, ketahanan. Surface dia. Sekali lagi saya tekankan di sini surface nya. Okay, jom kita bincangkan dulu faktor-faktor pemilihan untuk atas ruang dalaman dulu Jadi kita akan juga bincangkan tentang pemilihan
So few tips you kena consider lah, okay, sebab kebanyakan homeowner ni I kaitkan dia dengan beberapa isu lah okay. So kebanyakan Alright. ni bila dia sampai je kedai tiles kan, biasanya dia akan nampak showroom display terlalu banyak tiles kan, macam-macam jenis Sampai dia terlampau mata. Lepas tu, alamak yang ni cantik, yang tu cantik. Mana nak pilih ni kan? Betul tu. Kalau I sendiri pun termasuk, walaupun I designer, I pun nak firm design apa yang nak pilih ni. Betul tak? Itulah tu semua nak cantik kan? Aduh, tak boleh. Kita tengok benda tu, kita dah tak ada apa guidance dah. Kita macam okay, ambil yang ni, kita tak tengok pun sebenarnya keseluruhan skim rumah kita tu macam mana. Kebanyakan masalah-masalah ni lah yang homeowner akan hadapi. Kita lepas pandang lah kan. Lepas pandang yang mana praktikal untuk digunakan. So dia akan pilih je lah. Okay, sebab dia kadang-kadang dia jadi isu besar bila dia tengok pada satu permukaan tiles tu sahaja. Kan dia akan dia tengok satu je. Contohlah dia nak beli pattern, dia suka pattern marble, okay. Tapi kalau marble, dia tengok marble ni dia ada vein pattern, okay, design dia. Jadi bila dia selalu nampak ada urat-urat. Tu ingat macam sahaja je, rupanya ada dia punya connection kan. Kalau kita tengok daripada dia punya jauh kan. Itu yang Puan kata kalau tengok satu je, takkan nampak lah macam mana sebenarnya rupa dia. Betul tu Bia. So dia bila dia tengok satu je, dia mungkinlah time yang dia tengok satu piece tu, dia akan nampak vein tu macam tak berapa banyak, macam satu je kan. Tapi sedangkan bila dia dah beli, okay, dia tak perasan dalam kotak-kotak tiles tu, bila kontraktor pasang, baru dia realise, masa saya beli tu I rasa pattern dia tak terlalu benci, tapi dia tak pasang. So dia tak suka, dia suka dengan apa yang dia pilih. Jadi kesilapan macam ni dia sebab dia mungkin tak ada pengetahuan tentang tiles, dan juga kita pun tak boleh nak salahkan homeowner sebab kadang-kadang kita pun kena advice jugalah dari segi teknikal yang macam ni. Kalau macam designer kita akan sediakan 3D visual kan. So bila dengan 3D visual ni lah sebenarnya banyak membantu homeowner untuk tengok keseluruhan tiles tu bila kita dah laykan dekat floor ataupun wall. Okay, jadi boleh satu sebab dalam sini pun ada 3D designer. Lepas tu selalunya bila kita sebelum kita proceed untuk construction phase tu, kita bagi technical drawing tu, kita akan bagi dia punya 3D tu and then tengok okay Puan okay tak dengan marble yang macam ni ke, nak urat yang lain ke, nak urat macam ni ke. So bila kita dah pasang tu ada jugalah bila kita dah pasang tu tiba-tiba dia kata alamak tak nak yang macam ni, dah jadi satu heavy duty work pula kan. Betul, sebab macam kalau bila sampai ke bab design tiles ni, kalau yang jenis ada banyak design tu, dia memang ada banyak features design dia, okay. Dia bukan satu je, dia bukan repeat, kadang-kadang dia random. So yang tu kita perlu tahu juga, okay. So sekarang kita akan bagi tahu tips untuk pemilihan tiles. Yang pertamanya, okay, interior style. Okay, sebut pasal interior style ni, okay, fikirkan tentang style design rumah anda sendiri. Jangan kita terlalu fikir style saja. Okay, kita fikirkan secara keseluruhan. Okay. Bincang pasal interior ni dia banyak. Ada modern contemporary, modern klasik. Kadang-kadang kan ramai juga lah klien yang datang kat kita kan. Dia bagi dia punya image kan. Okay, dia dah buat mood board dia kan. Lepas tu bila kita cakap alamak yang ni untuk modern klasik Puan. And then another one untuk modern contemporary. So dari situ kita akan consult lah bagaimana supaya dia nampak lebih jelas. Sebab yelah biasalah kita tak tahu dia punya product knowledge semua tu kan. Ya betul, sebab ada jenis klien yang macam dia memang dah firm, dia dah tahu apa dia punya design konsep kan. So dia dah lebih clear apa yang dia nak pilih. Sebagi yang tak tahu tu, yang kebanyakannya yang mereka tak pakai consultant, so mereka confused lah. Right, so fikirkan tentang tiles. Okay, jangan sesekali memilih tiles yang clash dengan style konsep rumah anda. Instead you work with it. Boleh juga ya? Okay. Back to tiles design sebagai contoh, bagi sesuaikan dengan pemilihan style rumah anda. Jika rumah anda tu contoh mungkin modern English lah, okay. Jadi tiles sesuaikan kat sini bagi I memang marble design lah yang paling sesuai ataupun wood. Sebab kalau macam kita marble punya karakter tu sendiri, okay, marble ni dia ada karakter yang nampak mewah dan juga timeless kan. Dia biasanya sinonim dengan English design. English design ni memang design yang nampak luxury kan. Jadi marble ni memang sangat sesuai untuk dipadankan sama ada you nak apply dekat floor ataupun dekat kitchen island. So dia memang sesuai. Jadi kalau kita tengok style tu okay dengan design style kita ni, maksudnya memang skim rumah anda memang sangat konsisten. Okay, macam tu juga kalau dia sama, kira okey lah tu.
Yes, macam sama juga macam kalau homeowner tu dah memang nampak jelas ketara rumah dia memang berkonsepkan industrial, banyak penggunaan metal, raw finishes, okay, Betul-betul. exposed structure macam tu semua kan. So dia dah tahu, dah tepat dah ni, okay, I will go for concrete tiles ataupun cementous look. So itulah faktor interior style tu penting yang pertama sekali. Okay, yang kedua, okay, pasal you kena consider juga tentang size tile tu sendiri dan juga room Size size. sendiri. Size tile Okay, ni connect, okay, connect each other. Okay, so as a rule of thumb, the larger your room, the larger the tiles you can select actually. Okay, so jika rumah anda mempunyai contoh open plan kitchen, sekarang konsep rumah kan masih dia open daripada living betul. dan Daripada living room terus nampak kan so kitchen, dapat dining. ya betul. So anda boleh memilih size tile yang besar. Okay, contoh tile yang biasa sebenarnya digunakan adalah size 2 feet times 2 feet, iaitu 60-60 cm. Okay, di mana dia sesuai digunakan untuk saiz rumah teras dan juga semedi. Okay, but in reverse, small bathroom actually may look best with small size macam 30 times 60. Okay, mungkin yeah. So anda juga boleh consider dalam bathroom macam mosaic style design tiles kan. Mungkin kat bahagian-bahagian tertentu macam bahagian wall feature, dekat bahagian shower ataupun bahagian basin area tu sendiri. Okay, so biasa tiles kecil ni kita gunakan kat ruang-ruang yang kecil lah, macam untuk small kitchen, untuk small bathroom, untuk area rumah macam pondok ataupun apartment. Okay, so okay, macam okay. Lepas tu kita juga ada saiz yang lebih besar sedikit selain pada saiz yang mention 60-60 tu. Kita ada saiz 60 darab 120 cm, 90 darab 180 cm dan juga 120 darab 120 cm. Okay, saiz yang besar ni juga sesuai digunakan untuk ruang tamu yang besar lah. Of course macam rumah-rumah bungalow ataupun villa. Bungalow sesuai lah. So maksudnya adakah satu ruang tu kalau dia besar lebih sesuai kepada size style yang besar, kalau ruang kecil kita akan suggest untuk yang kecil ke ataupun sebenarnya versatile je macam mana pun? Dia sebenarnya dia tak boleh macam ruang besar tu, of course kita kena bagi lagi tiles tu saiz yang besar, sebab kalau kita pergi ke tiles yang kecil dia akan nampak distort sebab ruang tu dah wide kan. Dan dah wide kan, lepas tu kita guna size kecil ni macam tak cantik lah mata pandang ya. Okay. Proportion dia tak berapa kena. Alright. So macam itulah untuk kita consider dari segi size tiles dan juga sebab kita ingat bila kita pasang tiles ni, tiles kan dia ada banyak grouting line. Grouting line tu ni lah line-line tu lah. Bila kita pasang tiles kecil dekat ruang yang besar, ia akan nampak lagi messy. So actually dia punya visual lagi kabut. Okay. Alright, itu dari tips yang kedua. Okay, seterusnya tips yang ketiga kena fikirkan tentang surface, iaitu kemasan dan juga texture lah. Okay, berkali-kali kalau sebut kesalahan memang I akan mention sebab surface lah. Okay, sebab itu yang penting kan, kita bila tengok tu alamak, yang lain tu tak kisah sangat tapi kalau surface tu tak cantik macam tak kena je rumah ni. Macam tu lah kan. Kan, kadang-kadang bila homeowner tu terlalu syuk sangat dengan terlalu fokus dengan design tiles tu, excited kan, memang kita tengok kita tengok design kan, sampai benda-benda yang macam ni kita lupa, kita overlook tentang dia punya practicality. Jadi bila practicality ni bagi ia secara tak langsung memang merujuk kepada surface. Okay, jika anda pilih surface yang salah, sebenarnya dia antara penyebab kecederaan yang paling biasa kita tengok berlaku di kalangan orang umur 60 tahun kan, terutamanya macam kat bilik mandi kan, kat kawasan yang berbedah dengan lantai yang basah. So jadi actually it is a good idea kita nak introduce anti-slip surface di dalam rumah yang berisiko. Okay, di kawasan yang wet area ni lah. Okay, biasanya permukaan tiles yang selamat jenis kemasan structured ataupun yang kasar kita pilih untuk bathroom atau wet kitchen area. So actually with advanced technology sekarang ni, di Nairu kami juga mempunyai surface tiles slipstop, di mana sebenarnya dia punya tiles ni dia smooth surface, dia bukan kasar. Okay, tapi dia boleh digunakan untuk ruang outdoor. Okay, sebab dia licin tapi dia sesuai untuk ruang outdoor dengan indoor ke?
Dia bukan licin macam polish tau. Dia smooth surface tapi dia anti slap. Dia anti slap effect when impact anti punya surface lah. Oh, selamat lah untuk budak-budak nak lari ke ataupun water. kan. Oh, okay. Tu one of the new technology lah yang ada dalam Miro Betul. sekarang. Macam okay, daripada awal kan. Okay. Itu antara faktor yang penting lah. Okay. So remember, every time you choose tile for your house, it's very important to consider tiles finish along with the colour, punya shape dan juga dia punya size. Okay. Bukan semua jenis surface memang boleh digunakan sesuka hati di ruang rumah anda. Okay, sebagai contoh lah kalau you ada gloss finish tiles, okay, dia gloss finish kan dia memang kilau dia lagi kuat kan macam mirror. So, dia banyak cahaya, dia add brightness dan juga memberikan ruang tu lagi luas. Jadi kalau macam surface yang begini sesuai lah digunakan untuk living room atau bedroom. Okay. Itu antara faktor pemilihan dia. Jadi structured ataupun matte surface ni sebenarnya boleh digunakan juga untuk di ruang yang basah. Okay. Okay. So lagi yang keempat. Yang keempat kita fikirkan tentang tiles design. Okay. Tiles design. Yes. Bila bercakap pasal tile design, dia kena dengan colour, pattern dan juga texture. Okay. So banyak juga jenis pattern dan texture yang kita ada. Okay. In fact nowadays with advanced digital printing technology, tiles ni boleh simulate bermacam rupa bentuk design, colour, pattern dan texture. Contohnya macam seperti design yang kalau kita tengok daripada spesies marble, ada banyak inspiration daripada real marble kan, kalau kata, Carrara, those name ni semua lah. Okay, inspiration dia. Maksudnya dia chemical tu boleh customize lah dalam tiles dia tu. Maksudnya dia bukan, dia adalah printed, dia inspiration daripada real marble. Tiles ni dia tak akan dapat macam real marble sebab marble ni batu semula jadi kan. So dia betul. tapi kita dengan teknologi yang ada, tiles ni boleh simulate bentuk yang seakan memang orang kata boleh lah. Sama dengan original. Okay. Macam spesies lain ada wood pun ada banyak jenis kan. Ada oak, ada walnut, mahogany. Macam kalau kita tengok impact semen yang rustic, macam kita inspired daripada semen look kan. Semen yang original tu memang semen lagi je. Tapi boleh dalam bentuk tiles juga. Bentuk metal, itu semua inspiration lah. Dari segi design. Boleh ada choices lah, sama ada you memang nak natural ke, kita akan bagi natural punya marble tu, ataupun you prefer kepada yang printed punya pun boleh juga, macam tu ke? Bukan, maksudnya bila kita dah ada inspiration daripada original marble tu, kita akan simulate design tu sendiri seakan-akan dengan marble design yang faham. Customization juga lah yang bespoke punya design. Tapi at least bila cakap dari segi cost effective, kalau homeowner tu tak mampu pakai marble, dia boleh pakai tiles. Okay, so dia boleh dapat. At least dapat lah dia punya feeling dan vibe dalam dia punya interior design tu. Puas hati lah orang kata kan. Ya, betul. Okay, so dari segi warna pula, homeowner juga kena consider mood and feel. Mood and feel yang dia nak, macam contoh mood tenang ataupun relax, moody or cozy. Okay. Sebab sebagai contoh ruang mandi, mungkin ruang mandi ni mereka lagi nak mood yang lebih relax, tenang kan. So go for colours that blend together with you punya tiles. Okay, kita kena tengok keseluruhan material. Bila kita pilih tiles, kita kena tengok wall paint colour. Okay, kalau macam untuk living, kita kena tengok furniture punya colour macam mana. Okay, supaya dia blend in lah, sebab kadang-kadang tiba-tiba kontras pula, pelik lah pula kan. So kita kena tahu macam mana blend interior dia, tiles tu macam mana. Betul. Macam kalau rumah tu memang existing cabinet tu, ada juga existing cabinet warna dia memang hijau kan. Tapi striking tu. Dia memang hijau. Hijau ni macam warna macam kita kalau warna-warna yang pastel ni warna-warna color kan, warna-warna natural. Warna natural, green environment, orang suka natural kan. Very pastel color, which is boleh actually combine dengan apa-apa tiles pun. Tapi kalau macam you ada specific color yang memang terang macam tu, hijau lah, orange lah, merah lah, itu kena betul-betul kan. Sebab kadang-kadang bukan semua warna tiles, walaupun tiles kebanyakan warna dia natural,
tak semua tiles sesuai dengan elemen-elemen interior design yang ada dalam rumah tu. Okay. Betul. Itu yang keempat tadi pasal tiles design. Dan yang kelima, fikirkan tentang grout line. Grout line ni pun kadang-kadang benda banyak juga yang tak tahu pasal grout line ni. Okay. Itulah tu saya pun first time dengar grout line tu apa. Oh, Biha pun first time dengar. Okay, so grout line ni sebenarnya you boleh tengok tiles tu, dia adalah material yang digunakan between tiles tu, line tu dipanggil grout line. Line tu line tu dia ada beberapa colour sekarang ni, boleh match juga dengan tiles. Okay, so fungsi dia teknologi sekarang semua ada colour, so macam tak pening lah nak fikir sebab sebelum ni kan ada warna grey je, ada warna white je, so kadang-kadang macam alamak sama lah pula dengan rumah orang lain kan, so naklah something yang extra. So sekarang kita dah ada advanced technology, lepas tu Nairo pun boleh customize bespoke kan, so no hal lah kalau homeowner nak kan. Betul. Sebab kadang-kadang you tengok tiles yang macam mungkin kalau yang marble tu dia ada macam sikit-sikit gold punya colour kan. So you nak highlight you punya grout line tu, you boleh buat grout line tu colour gold juga. Biasanya macam grout line ni yang standard memang warna grey, black and white kan. Betul. Selalu nampak macam tu. So fungsi dia sebenarnya untuk mengisi ruang dan membersihkan kotoran dan kelembapan fungsi grout line ni. Okay, so jangan lupa pilih grout line colour yang betul. Melainkan kalau intent anda mungkin tiles warna hitam tapi you nak you akan pilih grout line yang warna putih. Ataupun you nak seamless effect, tiles you warna putih, then you go for grout line yang warna putih. Tak salah. Okay? Tak salah kan. Creativity orang cakap macam mana you nak rumah tu, semua boleh jalan je. Betul. So semakin kecil tiles tu kan, semakin banyak grout line yang macam saya mention tadi kan, semakin banyak grout line yang akan lagi menonjol. Okay, jadi hati-hati juga dengan pilihan colour grout line ni. Alright? Okay, but actually the best way untuk mengurangkan grout line ni, you can choose extra large tiles. So saya ambil kesempatan kat sini, kita nak kenalkan like we have our new collection. Okay, recently we have our new collection Box Grande. Okay, so kita ada Box Grande. Box Grande ni kami mempunyai 4 saiz yang berbeza. Okay, so effect dia kalau kita pasang dia sangat seamless. Okay, sangat seamless. Dia big kan. Tapi pastikan ruang interior anda sufficient dengan size tiles yang anda pilih lah. Sebab ini bila kita tengok contoh kat sini kan, size 90 darab 80 cm, 180 cm. Boleh apply kat dua panel. So you tengok, dia mungkin ada dalam 2-3 grout line je. Instead of you pilih size 360, betul tak? So effect dia lagi seamless, lagi grand. Lagi slick lah orang kata minat luxury, this one is for you lah. Ya, betul. Dan seterusnya kita juga ada size yang lain. Macam size 120 dan 240 cm. So you tengok, kalau kita pasang dekat TV cabinet tu kan, dia satu piece saja. Satu piece tu dah make a statement. Betul tak? Betul. So memang tak ada grout line. Lagi kemas main lagi kemas. Sebab kebanyakan designer dia tak suka grout line. Right? Yelah mungkin bagi dia orang macam alamak tercantik lah pula, tapi bagi kita yang macam nak something rare and unique lah, apa yang ada kat rumah orang tu kita nak lain lah sikit kan, sebab kita macam nak grout line tu kalau boleh customize yang boleh. Betul. Secara logiknya bila banyak sangat grout lines, design tu dah tak nampak tak nampak eksklusif. Luxury ke? Betul. Ya kan nampak macam alamak kenapa ni semua benda nak campak kan. Dan seterusnya kita ada size yang lain juga, macam size 120 dan 120 cm. Okay, kalau you tengok ni kat bawah ni kan, grand sangat dah ni. Boleh beza kalau you pilih tiles yang kecil dekat ruang yang panjang macam ni, dia akan lagi nampak nampak very messy dengan grout line lah. Kalau macam ni, kita pilih grout line colour yang sesuai dengan vein colour marble tu sendiri macam greyish, so dia akan nampak very consistent, very seamless. Alright.
Okay. Okay, ni lagi satu last size kita ada yang paling besar, 160 darab 320 cm. Okay, kalau you tengok tu, Wow. kita pasang sekali je, satu piece je dekat countertop island. Lah. Oh, okay. Ah, Pasal mana tu? Biasanya kadang-kadang kebanyakan orang pun fikir tentang solid surface lah, ataupun fikirkan tentang laminate lah, untuk countertop, granite, apa semua kan, quartz. Tapi kalau you nak consider big step untuk collection kita ada ni, bagus. Sebab Oh, tapi apa pemasangan beza antara granite dengan inilah kan, kalau ada tiles, kalau ada pilihan ni, apa sebenarnya beza dengan granite? Sebab dalam kita punya klien pun selalu pilih granite, pilih marble semua tu. Okay, actually kalau cakap granite dengan tiles ni beza dia dari segi durability dia tetaplah sama sebab dia material yang bertahan, yang durable. Tapi kita kena tengok juga balik lah, bukan semua tiles dan juga granite material ni dia ada size yang sama. Okay, ketebalan dia juga berbeza. Macam tiles kita pun ketebalan dia berbeza. Macam granite ni pun dia ada juga beberapa spesifik ketebalan dia sendiri. So dia depends pada homeowner nak pilih design tu yang macam mana. Sebab kadang-kadang granite dia kan design dia tak sama dengan tiles punya design. Jadi Yelah kita tu kan sebab kat sini sebab kita ada special design untuk our latest collection. Right. So dia boleh pilih lah antara 4 tadi tu kan. So kita dah nampak dah. Kalau untuk hallway tu dia punya yang besar tu kan, tiles tu. And then untuk kitchen island pun ada yang saya rasa besar lah, tapi memang dia punya luxury tu untuk you nak nampak seamless, untuk letak dekat dalam living room ke semua tu kan. Right. So sekarang ni kita dah macam faham bagaimana tiles, pemilihan tiles yang sesuai dalam interior design. Rasanya ramai yang dah tertunggu-tunggu macam mana pemilihan tiles yang sesuai untuk exterior, sebab kita tahu berkaitan cuaca, lepas tu dari segi permukaan dia, kadang kita nak duduk outdoor, so macam mana, apa perbezaan ketara lah antara tiles indoor dengan tiles outdoor? Okay, alright. So perbezaan ketara bagi pemilihan outdoor tiles, biasanya untuk outdoor ni dia lebih kasar dan mempunyai texture yang boleh dilihat dengan mata kasar kan. Dengan mata kasar boleh beza indoor tiles. Okay, so surface yang biasa digunakan untuk outdoor, jenis kemasan yang saya mention dulu tadi, ada mention lagi sekali kan, structured dan juga slip lah. Okay, sebab dia senang dibersihkan and requires no special maintenance at all time. Okay, dari sudut ketahanan, outdoor tiles of course much more durable, okay, dan indoor tiles. Okay, dia sebab dia boleh menahan cahaya matahari secara direct dan juga keadaan cuaca yang teruk lah, okay, dan tanpa mengalami kerosakan. So beberapa perkara yang perlu homeowner pertimbangkan jika mereka memilih outdoor tiles. Okay, number one, okay, think about climate, cuaca. Okay, macam pun mention. Alright, so bila kita cakap tentang outdoor, perkara pertama yang perlu dipertimbangkan adalah faktor climate ni lah, okay, sebab kita perlu tahulah cuaca yang tahan dengan iklim, lepas tu panas selalu kan. Panas sejuk, okay. Jadi tiles yang anda pilih kan mestilah tahan panas, okay, lembap dan sejuk. Okay, so jenis tiles tertentu lebih sesuai untuk menahan keadaan cuaca yang orang kata berubah-ubah sekarang ni kan. Sementara ada juga jenis lain yang sebenarnya dia boleh letak di bawah perubahan suhu yang melampau. Okay, jadi anda boleh cari tiles yang mempunyai daya tahan tinggi dan kadar penyerapan air yang rendah, okay, seperti porcelain dan ceramic tiles lah, jenis tiles yang macam tu lah, okay, biasanya. So biasanya tiles porcelain adalah pilihan yang terbaik, okay. Okay, juga porcelain ni dia sangat kuat dan dia mempunyai tahap apa panggil tu, pori yang rendah, okay, dia menjadikan dia sesuai sangat digunakan semasa musim sejuk serta dia boleh tahan untuk bertahan pada musim panas. Okay, tiles dengan juga cenderung menimbulkan masalah macam alga, licin, reput, staining, okay, staining, masalah colour. Betul, benda yang
common lah berlaku dekat exterior punya part kan. Betul. Jadi antara kita pertimbangkan lah dekat mana tiles ni yang akan digunakan kalau dekat outdoor, okay? Sama ada nak guna kat depan rumah ke, dekat backyard ke. Lepas tu kena tengok matahari tu secara direct ke kat tempat teduh ataupun dia ada dia punya R&D juga bagaimana dia punya tiles. Saya ingat dia sepasang and then tak kira lah dia punya reflection tu ke atau macam mana. Rupanya memang teliti lah kita sebelum pasang dia tiles tu. specific area dia macam dekat pool tu lah area yang sangat basah kan. Sebab bukan semua outdoor terlalu terdedah dengan basah ni. So kadang-kadang you dekat outdoor tapi you nak dekat bahagian wall saja. So bukan macam tu ya. Okay, itu dari segi climate dan cuaca. Okay, yang kedua yang penting juga dari segi safety first. Okay. Of course, safety first. Okay, pilih solution. Lagi-lagi kalau ada swimming pool terus nak terjun, tak tentu apa tas kat luar tu. Betul. Okay, so biasa cakap pasal safety ni, pilih surface yang sesuai lah. Okay, slip resistant tiles. Okay, so bagi faktor keselamatan, please stay away from polish ataupun glossy tiles. Alright. So tiles yang mempunyai polish effect kadang-kadang bila kita pasang kat luar rumah, ada juga orang yang pasang polish surface kat luar rumah. Dia nak juga polish surface tu. Ada juga dia mix juga dengan matte surface. Okay, kadang-kadang kita tengok ada juga, okay, tapi saya rasa tak banyak. Ada juga. So sebenarnya jelas surface yang macam ni sebenarnya sangat bahaya bila kita pasang dekat luar. Okay, sebab dia akan of course dia akan mengakibatkan gelincir dan slippery. Terutama bila tiles tu basah. Okay, so sebenarnya semua ada tiles ni dia ada permukaan tahan slip yang tinggi. Okay, yang diperakui. So actually it is to ensure a good trip underfoot at all times. Okay, slip resistant tiles seperti slip stop dan structured ni adalah satu-satunya our recommendation untuk digunakan di ruang outdoor sebab kita tahu ini memang pasti selamat digunakan. Okay. Friendly environment lah kalau siapa-siapa yang ada anak kecil ke dan dia dapatlah macam mana info sebenarnya yang sesuai. Okay. Alright. So yang ketiganya cakap pasal outdoor, kita kena fikir tentang durability, itu ketahanan. Okay, ketahanan. Perkara penting seterusnya kita fikirkan. Okay, sebaik-baiknya dia mestilah low maintenance. Okay? Tahan terhadap kotoran, okay, perubahan cuaca, okay, dan mudah dibersihkan. Biasanya kalau kita pasang tiles, tak ada maintenance selalu kan. Antara material yang memang mudah dibersihkan lah. Kita hanya perlu guna ejen pencuci, boleh guna mop, boleh guna penyapu saja kan. Itu kita panggil lah. Senang lah nak bersihkan bahagian outdoor tu, tak ada fikir. Okay. So let's say lah sebagai contoh when it comes to paving your car porch lah kan. So ketahanan dan kekuatan benda ni penting untuk pertimbangkan. Sebab bila kadang-kadang bila kita tengok macam ada juga setengah rumah dia pasang wooden deck. Wooden deck ni nampak cantik dari segi estetik dia kan. Tapi mungkin dia tak boleh dapat tahan berat kenderaan itu sendiri. Okay, apatah lagi macam tu risky lah untuk safety kan. Kereta bila memandu dan keluar setiap hari heavy duty area kan kat kawasan car porch tu. So keselesaan keselamatan juga di sini jadi yang utama lah. Okay, kadang-kadang ada juga yang guna macam loose stone or gravel ataupun pebble wash kan. Mungkin kadang-kadang material yang macam ni mudah diganti, mungkin murah sedikit. Tapi kalau dia tak praktikal, kita sebelum-boleh elakkan lah. Okay, sebab kadang-kadang dia boleh membahayakan homeowner tu kalau ada yang pakai heels kan. So ada mobility issues ke. So macam macam kata kalau pakai tiles ni dah tentu-tentunya dia tahan. Alright. Untuk safety reason. Okay. Alright. Macam salah satu cadangan saya kalau memilih tiles aero, concrete tiles berstruktur seperti tiles series yang kami ada, boleh juga tengok series macam cementers.
Okay, dan juga kita juga you boleh consider our latest collection untuk series Pedegral dan Legacy. Okay, sebab kedua-dua design ni dia dari series stock surface kami dan dia juga kelihatan luar biasa dari segi design, tapi boleh digunakan untuk outdoor. I see. So dia punya daripada yang latest design tu dia boleh ada estetik dengan functionality lah kan, sebab macam tengok gambar ni kan, kapal kan. Kan, tapi bila fikirkan safety, fikirkan durability, dia macam tak kena pula kan. So dengan latest teknologi daripada Nairo ni, korang nak estetik macam mana pun, function macam mana pun semua boleh jalan kan. Betul. Itulah kelebihan kami. Okay. Alright, so yang seterusnya outdoor home architecture style. Yang ni sama jugalah macam interior faktor yang kita fikirkan tadi. Tadi kita fikirkan tentang interior style. So actually architecture style tu sendiri pun kita kena ambil kira. Okay, sebab macam design rumah kan, rumah luar fasad dia. Kadang-kadang benda macam ni pun kebanyakan homeowner terlepas pandang. So kita nak sebab selalunya kita duduk kat dalam, dia macam tak fikir alamak yang luar tu buat biasa-biasa pun sebenarnya okey, tapi sebenarnya luar dan dalam sama je dia punya faktor tu, kita kena tengok kan. Betul, sebab macam saya cakap bagi contoh tadi lah, rumah tu kita dah tahu ada certain homeowner dia memang rumah dia memang suka kan konsep yang rustic apa semua kan. Jadi memang selalu tak tengok tu. Memang bila dia pilih design tu dia mesti kenakan dengan elemen yang sesuai dengan architecture style rumah dia. Okay? Faham. Okay, dan yang terakhir memilih warna tiles yang sesuai. Sebab outdoor, okay, outdoor kita kena tahu outdoor tempat yang selalu terdedah, okay, selalu dipijak. So dia macam akan pudar cepat lah kan. So pemilihan warna ni sangat penting. Jadi pemilihan warna ni memang penting, okay, dan bukan spesifik pada pattern tu semata. So dia you pun kena consider juga dari segi architecture element macam pintu yang depan kapal, pintu tu warna apa, window tu warna apa, you punya color. So semua skin color architecture rumah you sendiri. Alright, so kalau contoh yang lebih gelap mungkin pilihan yang lebih baik kat sini daripada warna yang terang untuk ruang outdoor, terutamanya untuk lantai lah, pilih warna yang gelap. Faham, so pilih warna yang lebih gelap sikit lah daripada interior supaya dia punya warna kalau dia pudar pun similar lah orang kata kan. Yes, kalau ada dirt ke apa kurang nampak lah. Kurang nampak lah, yelah takkan nak basuh setiap hari kan, macam kalau interior tak kisah lah nak basuh kan, ini exterior kadang-kadang duduk weekend je kan, and then macam alamak time nak duduk weekend pula nak kena sental dulu sebelum nak start tu. Betul. So faktor-faktor ni penting dari segi warna. Okay lah soalan terakhir lah, macam dah banyak perkongsian kan, sebab tadi cakap pasal 5 tips tak silap saya pasal outdoor, ada climate, ada safety first, durability, outdoor dengan warna pemilihan tiles yang sesuai kan. So kita dah bincang pasal tiles jenis kemasan, kita nak tahu okay macam mana sebenarnya 3D visualize nak tahu tiles tu. Boleh terangkan macam mana dia punya wow impact untuk setiap ruang lah, kita tengok daripada living room macam mana, bedroom macam mana. So benda tu sebenarnya yang memberikan kita punya visualize, rumah kita kalau guna tiles macam ni, jadi macam ni. So boleh tak Puan ada terangkan macam mana wow impact tiles ni boleh berikan kepada seorang homeowner tu? Okay, yang ni adalah topik terakhir yang menarik. Okay, sebab kita akan banyak sharing contoh-contoh 3D visual untuk penggunaan tiles di ruang-ruang yang lain. Okay, sebab semata-mata tiles ni kita gunakan kadang-kadang very typical kan. Kita fikir tiles je. Sedangkan dia boleh guna banyak lagi idea lain yang boleh kita gunakan. Okay, salah kita gunakan kat tempat-tempat yang jarang orang pakaikan. Okay, sebagai contoh tiles yang menjadi wow factor dalam satu ruang tu, contoh you tengok gambar kat sini kan, living room. Okay, mungkin dia akan jadi sudut tumpuan di mana dia jadi eye catching. Okay, dia akan bagi statement dalam ruang you bila you gunakan untuk ruang feature wall untuk TV cabinet. Sebab contoh kalau macam marble ni,
you gunakan untuk ruang living room tadi, dia ada strong character, okay. So vein pattern marble tu sendiri dia akan mungkin menggantikan artwork dalam hiasan rumah anda. So tak perlu terlalu banyak artwork hiasan kita letakkan kat ruang tersebut, sebab marble tu sendiri tu jadi art piece untuk you punya living area. Okay. Sebab Jadi bila orang datang di living room tu, orang kalau boleh tak nak banyak sangat furniture. So kita pilih satu statement yang memang wow, lepas tu orang pun bila duduk kat living room tu rasa macam oh tenang, dia punya rumah macam best kan. Betul. So sekarang ni kita balik pada ruang lain. Okay, macam kita tengok pada ruang boleh kita tengok ruang living room. Living room. Okay, okay, kita pergi ke ruang bathroom dulu ya. Okay, ruang bathroom kalau you tengok dekat sini kita our tiles featuring our large format tiles. Okay, dekat you tengok macam kita bathtub area tu kan. So ini antara contoh yang I mention tadi, kita boleh pakai size yang lebih besar untuk ruang toilet yang besar. Jadi bila kita pakai design yang macam ni, dia kurang drop line, dia design dia nampak seamless, nampak very elegant. Okay. So memang sesuai sangat digunakan untuk ruang yang lebih besar, ruang bathroom. Dan mungkin juga ada idea lain yang kita boleh jadikan ruang bathroom kita nampak lebih unik. Tak salah kalau kita create something special untuk bathtub piece itself. Okay, so bathtub tu kita create dengan tiles. Dan jika contohlah ada balance tile tu kan, of course kan tiles selalu ada balance bila during installation kan. So yang lebih-lebih kita boleh pasang as a wall shelf macam ni. Kalau you tengok kat situ ada wall shelf kan, so boleh nak letak toiletries punya stuff dan juga any decoration. Nampaklah dia nice, dia blend in together walaupun tiles tu kan pun ada cakap dia punya grout line tu kan nampaklah kadang ke kiri, kadang ke kanan, dia punya walaupun dia nampak tak sama tapi dia blend in tu yang penting sebenarnya kan. Blend. Okay. Okay, dan ruang seterusnya okay, macam bedroom. Okay, kalau kita tengok bedroom, you nampak kat sini selalunya bedroom ni orang akan utamakan bed head design tu sendiri juga. Betul. Oh, I nak bed head yang lagi tinggi lah. Okay, yang design ada padded lah. So tak semestinya anda perlu invest untuk bed head yang tinggi. Kadang-kadang bed head ni kita fikirkan mesti nak fikir material, asyik fikir material yang sama je macam wood ke fabricated ke kan. Tapi jarang sekali orang fikir nak buat bed head featuring tiles. Okay. Ni satu benda yang unik ni, boleh lah lepas ni tak perlulah nak fikir bed head apa, just sekali harung je letak tiles tu. Luxury pun luxury kan. Yes, dan dia akan jadi wall finishes untuk ruang bilik anda lah. Sama ada nak buat full piece ataupun nak buat separuh macam ni ke, yang macam ni ke. So you boleh macam design. Kalau macam wood ni kita of course kita pakai wood plank punya size lah. Kalau yang big slab ni yang size yang besar tu lah. Okay. Depends pada creativity designer tu sendiri. Faham apa yang homeowner tu nak, lepas tu dia dah engage dengan interior design tu, dah bincang-bincang, oh saya rasa nak tiles separuh je boleh ke tak? Pun boleh, kalau dah nak full pun boleh kan. Ya, betul. Okay. Alright. Seterusnya okay, ni ruang kitchen ya. Okay, so ruang kitchen biasanya kalau kita tengok ruang kitchen, kita boleh create something yang special untuk kitchen island macam I mention tadi kan. Kita boleh buat kitchen island size staff yang besar. Kita juga boleh pakai dekat kitchen pantry cabinet as a backsplash. So backsplash ni penting lah untuk kita consider petas sebab dari segi maintenance, bila kita tahu ruang-ruang dapur ni ruang yang orang nak masak kadang-kadang masak aktiviti yang mesti kan. Jadi dari segi maintenance senang dibersihkan, especially bila dia kurang outlines lagi senang dibersihkan. Alright, ini untuk ruangan dapur. Jadi untuk ruang living. Ruang living ni agak menarik. Kita dah tunjukkan you TV wall feature, dan kita juga boleh tak salah design untuk
seating ataupun furniture. Okay, seating macam seating kita Furniture boleh pun boleh jadi tas. kita tengok furniture kat situ kan. Menarik. Kita rasa nak buat furniture tu macam design dia lain daripada yang lain sikit, kita boleh shapekan macam tu. Okay, dia punya table tu you boleh dapatkan shape yang apa orang kata tak terlalu symmetry lah. Okay. And then you boleh juga buat console table. Okay, macam kat console table kat situ you tengok size dia just ngam-ngam fit je tu, size 60 darab 120 cm. So just mungkin nice kat situ. so bila kita fikir tentang design tu, kita kena fikir juga size yang sesuai untuk kita masukkan dalam design elemen tu. Masuklah dia punya ngam tu, tak adalah tiba-tiba besar sikit ke kecil sikit, alamak dah tak kena pula kan dengan interior tu. Biasanya tiles ni kita kena fikirkan faktor tentang wastage. Okay, kalau boleh kurangkan wastage. Kalau kita dah tahu size konsol tu sesuai 60, lebar dia 60, panjang dia 120, then go for that size. Cuma kalau kita ambil size tiles besar tu kan, then kita potong, itu rugilah. Tapi kalau boleh apa-apa tiles yang kita ada balance kita boleh fikirkanlah macam lagi balance dia dah letak kat mana. Mungkin letak kat kabinet study room ni. So kita boleh macam-macam idea lagi. Macam-macam lah sebenarnya kan, bukan sekadar wall feature ataupun just dia punya tiles kat bawah. You nak buat furniture pun boleh, you nak buat artwork untuk tiles tu pun sendiri pun boleh. Sekarang ni advance modern punya dunia kan, so no hal. Semua benda yang you request, you nak customize, you just cakap je, semua boleh. Okay. And last one. Okay, last one. Okay, ni untuk idea untuk outdoor. Okay, untuk outdoor. So, you tengok gambar kat sini, kita pun boleh create design untuk bench sitting. Lagi sesuai dengan style sebab bench sitting outdoor lagi lebih tahan lama. Nak guna untuk pool area ke, ataupun macam area macam gym area ke, fitting area. Tak semestinya untuk residential, untuk commercial area pun kita boleh apply. Okay. So you tengok alright. So residential dengan commercial semua boleh. Dan ada seterusnya ni gambar ponds ataupun landscape box kan. Landscape box instead of you guna wood, okay, sebab wood kadang-kadang dia tak berapa tahan lama, bila kena hujan dia akan rebut dan sebagainya. So of course kalau kita pakai tiles dari segi durability dia sangat bagus. Okay. So you boleh consider untuk you punya garden element. Itu kalau orang nak macam lain sikit kan, nak memang customize, pergi je kat Nairo, Ceramic sendirian bahan, lepas tu semua boleh settle. Sebab cantik juga tengok living room tadi, daripada bedroom tadi, yang paling best bila furniture tu sendiri kita boleh customize guna tiles, tu something yang very new. Macam you tengok kat sini, kita ada potting table kan, potting table. Contoh tadi tiles tu, you ada lebih, you guna kat bedroom area. So bila ada lebihan ni tak apa, you boleh guna untuk area-area kecil macam ni. Jangan buang. Betul lah tu. Betul, jangan bazir. Selagi boleh guna, kita guna. Macam tu. Okay, so bila pakai tiles dekat luar ni kan, dia akan nampak lebih inviting tau you punya outdoor ni. Okay, memang sesuai digunakan untuk area-area garden, okay, backyard. Betul, sebab jarang lah kalau kita nampak kat Malaysia punya outdoor je mesti lebih kurang kan. So sekarang dah dapat inspirasi macam mana nak design tiles tu, rasanya semua orang homeowner dah macam okay, lepas ni dah tahu dah macam mana dia punya living room, dia punya bedroom, dia punya ruang-ruangan dalam rumah lah, even entertainment room pun boleh je kan kalau nak letak tiles kan. Tak ada masalah, semua ruang yang rasa macam dah pop up in my mind, rasa macam nak letak tiles, boleh je, semua boleh. Betul. Jadi ni semualah antara idea yang kami cuba highlight hari ni, so that nanti lepas ni kalau homeowner nak dapatkan specific design ataupun custom design, boleh cari kami di Nairo. Okay, boleh pergi ke laman web kami dan juga boleh berjumpa konsultan designer kami yang kami ada. Alright, boleh layarilah www.nairogranite.com, and then daripada situ daripada pihak Nairo akan tolonglah kalau homeowner nak jenis tiles macam mana, dia akan consult daripada A sampai Z, betul kan? Ya, betul.
Alright, rasanya hari ni banyak sangat idea, banyak sangat benda yang kita dah share pasal tiles. Sebab sebelum ni kita just tiles, aduh ingat yang bawah kan, ingat wall features kan. Tapi sekarang ni lepas dah tahu banyak benda, rasanya semua orang lepas ni dah go crazy with tiles lah orang kata kan. Go Malaysia punya interior design, exterior design tu dah go to the next level. Macam Yes. tu. Then Alright, don't sampai forget di pakai keramik tu kalau cari tiles. itu. Alright, sampai di sini saja. Harap semua dapat ilmu yang baru and then share kepada friends, kepada family untuk tengok balik sesi ni. Lepas tu bolehlah bincang macam mana kan untuk the next one, your future home, your first, second ataupun your final home lah you nak yang macam mana kan. Alright, thank you so much Ada daripada Nairo Ceramic Group kerana sudi jadi kita punya expert pada hari ini. Okay, thank you so much Piha. Jumpa lagi. Alright, jumpa lagi. IDW. Transforming space. Transforming life. Goodbye. Bye.